Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam siri video reaction saya di sepanjang musim PKP COVID-19. Dan untuk siri video reaksi kali ini, saya akan react kepada satu video daripada channel Ustaz Punggah dengan videonya yang bertajuk Maklum Balas Jawapan kepada Cik Yus Murtad Part 1. Jadi bila sudah ada Part 1 ni, bermakna bakal menyusul lagi part 2 dan seterusnya. Dan apapun untuk kali ini, sama-sama kita saksikan apakah yang bakal diperkatakan oleh Ustaz sebagai jawapan kepada persoalan-persoalan Cik Yus Murtad. Sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini saya terpanggil untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh Cik Yus, seorang Melayu yang telah murtad daripada agama Islam pergi kepada agama Kristian. Dan sekarang ni sekarang ni tengah aktif menwawarkan kemurtadan dia dalam YouTube secara terang-terangan tanpa ada rasa bersalah dan sebagainya lah. Jadi saya pada hari ini saya nak bagi penjelasan kepada Cik Yus ni. Cik Yus ni yang telah murtad, dan dia pernah dia pernah bertanya soal ustaz, dan ustaz tu tak boleh nak jawab soalan yang Cik Yus ajukan kepada ustaz, dan Cik Yus rasa kecewa dengan jawapan ustaz tu wallahu alam. Dengan jawapan ustaz wallahu alam. Ustaz menjawab wallahu alam. Jadi Cik Yus kecewa. Disebabkan kecewa tadi, Cik Yus pergi kepada agama Kristian kerana pastor boleh menjawab soalan Cik Yus. Kan? Jadi sebelum saya pergi kepada soalan-soalan Cik Yus ni, terlebih dahulu bila saya tengok daripada rakaman Cik Yus, Cik Yus ni dapat saya ambil anggapan bahawa Cik Yus ni seorang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Kan? Seorang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Tu saya cerita dia. Sebab dia apa? Cik Yus beritahu, kata dia semasa Islam dulu, dia ni orang yang sangat teruk. Kan? Orang yang sangat teruk. Bila sangat teruk ni tak solat lah. Kan? Orang yang tidak mengamalkan Islam. Kan? Bila orang yang tidak mengamalkan Islam, teruklah Islam. Teruklah dia. Jadi bila dia masuk kepada agama Kristian, dia kata dia totally dia berubah 100% daripada orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Kan? Sedangkan Islam tu sendiri, kita kata Islam itu selamat, sejahtera, aman, tu Islam. Jadi Cik Yus kata apa? Bila dia dalam agama Islam tu, dia ni orang yang teruk. Bila orang yang teruk ni, saya beritahu terus terang, saya kata Cik Yus ni bukan dia berkalangan orang Islam yang mengamalkan Islam. Seperti Nabi SAW sebut, di akhir zaman akan datang yang sayati ala ummati zaman la yabqa minal Islam illa ismuh, iaitu akan datang satu zaman, satu masa orang Islam itu hanya hadir pada nama. Jadi Cik Yus ni mungkin salah seorang daripada orang itu. Nama dia nama Islam, tetapi tidak mengamalkan tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan Cik Yus ni mungkin orang yang tahu tentang Islam, tapi orang yang tidak faham tentang Islam. Dia tahu tentang Islam, tapi dia tak faham tentang Islam. Dan Cik Yus mengatakan dia ni datangnya daripada orang yang belajar agama, sekolah agama. Sekolah agama ni kita tak tahu. Sekolah agama ni sekolah rendah pun ada kat sekolah agama swasta hari ni. Dan pondok pun kita kata sekolah agama dan sebagainya. Kita tak tahu spesifik tu macam mana. Sekolah agama tu sekolah agama yang macam mana. Andai kalaulah kita katakan Cik Yus ni orang yang memang betul adalah sekolah agama, kita katakan orang yang mengaji pondok ataupun mengaji sekolah agama persekutuan ataupun sekolah agama rakyat, sekolah menengah agama, kebangsaan dan sebagainya. Kalaulah kita kata macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kepada kita. Allah Taala telah beritahu kepada kita apa dia? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat ada manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Mereka itu sesat dalam keadaan mereka itu berilmu.
Ada ilmu, ada sijil besar-besar, sijil bersertifikat dan sebagainya, tetapi tidak mengamalkan dengan ilmu, maka mereka akan jadi sesat. Wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kerana apa? Hati mereka dan telinga mereka tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati mereka dan pendengaran mereka, hati mereka tertutup daripada hidayah Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memperjelaskan Islam ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan daripada mana ajaran agama Islam ni meliputi ruang lingkup daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Sehingga kan nak tidur pun Islam ajar kita bagaimana tata cara untuk kita nak tidur. Tu baru nak tidur, belum lagi nak makan, tuan-tuan. Kan Cik Yus, Cik Yus. Belum lagi nak makan. Makan pun Islam ajar kita macam mana cara makan. Dan cara pergaulan. Islam juga ajar kita cara pergaulan. Macam mana cara pergaulan kita. Dan Islam ajar sekeseluruhan dia. Sehingga kan kalau kita sebut nak pergi buang najis sekalipun, nak masuk tandas sekalipun, Islam ajar macam mana nak pergi ke toilet, nak pergi ke tandas, macam mana nak langkah ke kanan atau langkah ke kiri dahulu dengan membaca doa. Tak cukup dengan tu, Islam ajar lagi macam mana cara nak duduk untuk buang air kecil dan cara duduk cara buang air besar. Ini yang dikatakan agama yang syumul, agama yang lengkap, agama yang perfect. Jadi bila Cik Yus kata, Cik Yus seorang yang belajar sekolah agama, tetapi Cik Yus tak faham agama Islam itu sendiri. Sebenarnya saya beritahu, terutama saya cakap, Cik Yus ni bukan daripada kalangan orang Islam yang mengamalkan Islam. Dan kalau kita kata apa, kalau Cik Yus kata Cik Yus sekolah agama, kita tak tahu Cik Yus sekolah agama mana. Adakah sekolah tadika sekolah agama? Mungkin. Dan kita tak tahu sekolah agama Cik Yus sampai tahap mana. Kita tak tahu. Dan kemudian bila Cik Yus join Kristian dan Cik Yus menghentam atau menyerang penganut-penganut agama Islam dengan tomahan-tomahan, dengan fitnah-fitnah yang Cik Yus buat. Dan saya beritahu juga yang Cik Yus, persoalan Cik Yus ni sebenarnya persoalan ni adalah persoalan yang popular. Persoalan yang popular. Saya tak tahu Cik Yus tanya ustaz mana yang Ustaz Cik Yus cakap, wallahu alam. Sebab soalan-soalan yang Cik Yus sebut dan Cik Yus tanya ni adalah soalan-soalan popular yang diajukan oleh dakwah Kristian terhadap orang-orang Islam. Dakwah Kristian, serangan-serangan yang dilakukan oleh golongan-golongan Kristian ini, pendakwah Kristian ini, soalan-soalan inilah yang diajukan kepada orang Islam. Dan persoalan ni juga telah dijawab oleh ulama-ulama, telah dijawab oleh cerdik pandai, orang yang alim dalam agama Islam telah menjawab persoalan-persoalan Cik Yus ni. Jadi Cik Yus tanya ustaz mana yang Ustaz Cik Yus kata wallahu alam, saya tak tahu adakah itu hanyalah mitos ataupun itu hanyalah sekadar rekaan Cik Yus sendiri. Dan kemudian yang pertama, saya kata Cik Yus ni adalah orang yang tidak mengamalkan Islam dengan sebaik mungkin, ataupun bukan orang Islam yang mengamalkan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Cik Yus kata Cik Yus ni dulunya orang yang teruk dalam sebelum Kristian. Cik Yus ni orang yang teruk. Dia bila masuk join dalam agama Kristian, Cik Yus rasa berubah 100%. Kan, berubah 100%. Saya katakan Cik Yus ni adalah orang yang bermasalah. Kan. Saya kata Cik Yus ni orang yang bermasalah. Bukan masalah untuk Cik Yus seorang saja, tapi Cik Yus ni dalam family Cik Yus pun bermasalah. Dalam family Cik Yus pun bermasalah. Sebab dia apa? Sebab Cik Yus ni adalah orang yang kuciwa. Kan? Orang yang kecewa ataupun orang yang kuciwa. Kan? Kecewa dengan ujian, dengan cubaan yang Cik Yus hadapi, lalui bersama sama ada bersendirian ataupun dengan keluarga Cik Yus, sehingga kan isteri Cik Yus mencari kedamaian dengan cara agama lain, mencari kedamaian, mencari solusi lain, sehingga kan pergi kepada agama Kristian, agama lain. Dan sebab dia apa? Sebab dia tidak mendapat ketenteraman, keamanan dalam rumah tangga Cik Yus.
Kan? Cik Yus tidak menjadi seorang pemimpin, ahli ketua keluarga yang baik. Cik Yus tidak menjadi ketua keluarga yang baik. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah beritahu, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila isi Cik Yus beritahu kata dia nak join dalam agama Kristian, patutnya Cik Yus dah ambil take action di situ. Andai kalau Cik Yus ni orang yang betul-betul mengamalkan Islam, andai Cik Yus ni orang yang betul-betul faham tentang Islam, tetapi Cik Yus ni jadi blur. Bila Cik Yus kata tadi, Cik Yus kata bila isi Cik Yus kata nak join agama Kristian, Cik Yus jadi blur. Kenapa jadi blur? Kerana Cik Yus sendiri tidak ada pendirian. Dan mungkin juga Cik Yus ni adalah orang yang bergantung harap dengan isteri, ataupun bergantung harap mungkin gaji Cik Yus lebih kecil daripada gaji isteri. Kan? Mungkin gaji Cik Yus lebih kecil daripada gaji isteri, jadi Cik Yus terpaksa akur dengan pendapat isteri Cik Yus. Kan? Jadi saya kata Cik Yus ni adalah orang yang bermasalah. Bila orang yang bermasalah, Tuhan dah sebut. Tuhan sebut apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila berlaku masalah pada kamu, bila berlaku permasalahan, berlaku ketidakpuasan hati dan sebagainya, fa in tanaza'tum, bila berlaku masalah, berlaku problem dalam rumah tangga, berlaku problem dalam diri sendiri, berlaku problem dalam masyarakat, berlaku problem dalam bisnes, berlaku problem dalam kerja, berlaku problem dalam konteks yang lebih besar, Tuhan sebut apa? Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan. Tuhan kepada sekalian alam. Tuhan kepada sekalian alam. Kalau Cik Yus kata Yesus, Kris itu sebagai Tuhan, mana kalau kita tengok dalam perdebatan Ustaz Dr. Zakir Naik ataupun Syekh Ahmad Didat dalam perbahasan dengan orang yang orang yang orang Kristian dan orang agama lain, dalam agama Kristian contohnya, Ustaz Zakir Naik telah mengatakan tidak ada dalam kitab-kitab Bible, mana-mana kitab Bible tidak ada Yesus mengatakan dia ada sebagai Tuhan. Tidak ada Yesus mengatakan dia adalah sebagai anak Tuhan. Kan? Ni dalam kitab Bible sendiri. Cik Yus boleh buka, tengok, cari, mungkin Cik Yus boleh jumpa dengan padri-padri ataupun pastor-pastor Cik Yus. Cik Yus pun sekarang dia dah tahap pastor kan. Dah tahap pastor. Jadi lagi hebat daripada padri lah. Padri ni baru cokiang lah. Baru yang Cik Yus lagi hebat lah. Jadi Cik Yus boleh buka Bible. Sebab yang ni kita tengok dalam perdebatan Dr. Zakir Naik sendiri telah mengatakan bahawa tidak ada dalam Bible, mana-mana Bible yang mengatakan Yesus mengatakan dia sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Jadi tu yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum saya masuk kepada topik, saya masuk yang ketiga. Cik Yus ni saya katakan Cik Yus ni adalah orang yang takut bini. Ini adalah serangan yang sangat dahsyat. Serangan yang lebih dahsyat iaitu Cik Yus adalah orang yang takut bini. Kalau kita kata takut isteri, kan, takut isteri. Apa isteri kata, aku je lah, ikut je lah. Isteri kata jangan keluar rumah, tak keluar rumah lah. Ni Cik Yus ni mungkin orang yang jenis takut bini. Mungkin sebab kita sebut tadi, mungkin Cik Yus gaji isteri Cik Yus mungkin lebih tinggi daripada Cik Yus. Mungkin isteri Cik Yus ni lebih hebat daripada Cik Yus. Maka Cik Yus terpaksa ikut isteri. Dan dalam video-video Cik Yus saya dapat rongkaikan 3 perkara ni, 3 asas ni yang membuatkan Cik Yus keluar daripada agama Islam, masuk pada agama Kristian. Itu tiga asas. Yang pertama, yang Cik Yus keluar daripada agama Islam, masuk kepada agama Kristian. Dan saya akan masuk ke topik. Cik Yus kata soalan yang Cik Yus bagi kepada Ustaz Cik Yus, dan Ustaz Cik Yus kata wallahu alam. Ustaz Cik Yus tak dapat nak jawab. Maka saya akan jawab. Dan saya akan jawab ni dalam video saya yang seterusnya, iaitu video saya yang kedua. Ini adalah video yang saya yang pertama. Dan tuan-tuan boleh follow dalam YouTube saya, iaitu channel Ustaz Punggah
maka tuan-tuan akan tengok live saya yang seterusnya, iaitu memperjelaskan secara ringkas, iaitu tomahan-tomahan yang Cik Yus ni serang atau fitnah orang Islam. Dan insya-Allah kita jumpa daripada video yang kedua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi video maklum balas jawapan daripada channel Ustaz Punggah. Walau bagaimanapun, untuk video part 1 ini Ustaz hanya memperkenalkan siapakah Cik Yus menurut perspektif Ustaz sendiri. Dan beliau telah menggambarkan bahawa Cik Yus ini seorang yang tidak mengamalkan Islam dan juga mungkin gajinya kurang daripada isteri dan juga takut kepada bini. Ustaz mengatakan bahawa beliau akan muncul live lagi untuk video seterusnya, untuk video part 2 dan seterusnya, bagi menjawab segala persoalan Cik Yus dalam video Cik Yus yang lepas. InsyaAllah saya akan sentiasa update dengan channel Ustaz ini, dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Punggah, like dan komen. Sekian sahaja untuk kali ini. Nantikan video seterusnya daripada saya insyaAllah. Assalamualaikum.